Okey, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Sekarang kita berada di Masjid Syekh Ahmad, Bandar Seri Sedayan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan ceramah daripada Ustaz Don, insya-Allah. Jadi kita tunggulah, sama-sama kita lihat tajuk ceramah pada tajuk ceramah Ustaz Don pada hari ini. Alright, jom kita rapat-rapatkan lagi sah. على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih kepada Tuan Pengurusi Majlis, Tuan Penasihat Masjid, tidak dilupakan rakan saya Ustaz Anwar Muttaqin. Terima kasih kerana sudi memberi jemputan kepada saya untuk hadir ke masjid tuan-tuan yang indah cantik ini. Seterusnya, kepada tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda dan bunda, muslimin dan muslimat, abang-abang, kakak-kakak, ibu-ibu, bapa-bapa, ayahanda dan bunda, muslimin dan muslimat yang hadir pada malam ini. Kata orang tua-tua, pisang emas dibawa belayar, masak sebiji di atas peti. Kehadiran tuan-tuan ke majlis hari ini sangat berharga, tidak terbayar. Semoga majlis diberkati. Di kesempatan ini kata Nabi dalam satu hadis, au kama qala, apabila berhimpun sahaja umat aku, pasti Allah jadikan di kalangan mereka orang yang makbul doanya. Tapi kita tak tahu siapa, barangkali ada dalam majlis ini. Maka di kesempatan itu saya mohon kita berdoa sama-sama. Yang pertama kita minta Allah Ta'ala tetapkan iman kita semua, amin. Yang kedua, kita minta Allah Ta'ala mematikan kita semua dalam mati yang baik, amin. Yang ketiga, kita mohon minta pada Allah agar Allah terima semua amalan kita, khususnya amalan kita di bulan Ramadan yang lalu, amin. Seterusnya, yang keempat, kita mohon pada Allah supaya Allah jadikan kita dapat jumpa dengan bulan Ramadan akan datang.
lagi baki dua bulan lebih sikit lah. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya kita mohon yang kelima, biarlah seumur hidup ini sekalipun alhamdulillah, banyak kali pun masya Allah, Allah sudi jemput kita jadi tetamu Allah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Amin. Tuan-tuan semua sihat? Alhamdulillah. Marilah kita mulakan majlis ilmu dengan membaca surah Al-Fatihah, hadiahkan kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda, para masyayikh, khususnya ahli qaryah masjid ini yang sudah pergi dahulu daripada kita. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi peluang kita jumpa. Dan kali ini kira pertama kalilah saya menjejak kaki ke masjid tuan-tuan yang menerima penceramah pada bulan September tahun lepas. Sampailah September, Oktober, November, Disember, Januari, baru 5 bulan saya sudah dapat hadir ke masjid tuan-tuan yang cantik. Saya syok, masjid hak jenis lagu ni tengah tak ada tiang, boleh nampak semua. Kalau hak jenis ada tiang-tiang tu boleh menyorok belakang tiang. Di sini seronok. Negeri Sembilan pandai buat masjid. Lah ni ranking masjid cantik Negeri Sembilan lah no. Hak jiran tuan-tuan lah betul no. Allah kemah betul. Jadi hari ni tajuk yang diberikan, tak tahulah, saya pun mungkin sebab kawasan baru kot dia bagi tajuk lagu tu. Saya pun tak tahulah pasal apa tajuk lagu tu. Tajuk dia, celikkan hatimu jangan sampai mati. Tak tahulah apa yang terjadi kat sini. Tajuk lagu tu. Ini bagi tajuk lagu tu. Jadi bila tengok tajuk celikkan hatimu jangan sampai mati, saya yakin dan percaya pihak masjid amat prihatin terhadap situasi yang jadi di negara kita sekarang ini. Dulu saya ambil tara bayar saya ajalah, tak boleh ambil lama lagi, tak tahu. Daripada tahun 90-an, masa saya sekolah rendah, dan awal tahun 2000 milenium Y2K, kalau tuan-tuan masih ingat lah no, Y2K, nak dengar orang bunuh diri ni susah. Lah ni kalau dulu kira dengar orang bunuh diri ni, negara yang masyhur lah, masyhur dua lah negara yang famous, satu Jepun, satu Amerika. Hak ni famous lah, masyhur. Pilah tang mana-mana. Lagipun sebab rakyat depa banyak. Amerika ni rakyat dia berapa juta rakyat dia? Kita 33 juta. 33 juta silap-silap sebuah negeri dia apa kita. Amerika ni daripada hujung sini Washington DC nak terbang mai dekat San Francisco, California. Lintah ni saya kat 5-6 jam. Kita selatan ke utara sejam, timur ke barat kurang sejam sikit lah, kira sejam bilah tiba-bilah sejam. Dapat satu Malaysia.
Naik kapal terbang, sini pergi sini sejam, kat sini pergi sini sejam, selesai. Depa daripada hujung Washington DC naik kapal terbang nak tiba mai belah sini 5-6 jam. Bawah naik ke atas tu, pergi kat belah atas. Bayar lagi 5-6 jam. Besar mana tak tahu negara depa. Jadi negara mereka masyhur lah, rakyat yang ramai, yang masuk Islam pun kalau ramai pun negara mereka, sebab rakyat mereka banyak macam Indonesia lah. Nak dengar bunuh diri, oi cukup susah. Kalau ada pun teka-teka Jambatan Pulau Pinang lah, hak tu famous lah, jambatan tempat orang bunuh diri, Jambatan Pulau Pinang. Hak budak buat PhD hari tu pun terjun juga kat Jambatan Pulau Pinang juga. Dia tak mau pergi kat tempat lain, dia nak pergi Jambatan Pulau Pinang juga. Tapi alhamdulillah diselamatkan oleh abang Propel yang jaga Jambatan Pulau Pinang. Lah ni berdasarkan perangkaan tahun 2017, lama. Boleh dikatakan setiap 40 saat ada orang bunuh diri. Tuan-tuan baca surat khabar. Setiap 40 saat. Saya bercakap bagi salamnya bukan saat, minit. 5-6 orang dah bunuh diri dah. Tu perangkaan lah ni tahun 2017, ni dah 2020, dia makin naik lah, dia tak turun. Tak cukup yang tu. Zaman dululah saya tahun 90-an sekolah rendah, awal tahun 2000 saya sekolah menengah, awal 2000 sikit lagi saya masuk diploma dan degree. Susah nak dengar pelajar mengalami depression, sakit jiwa, tekanan. Berdasarkan perangkaan 2018, setiap 10 orang ada seorang hak sakit jiwa. Dalam ni ada. Bukankah aku yang buat ciptaan ni? Pengetahuan aku tentang ciptaan ni sangat halus, kata Allah. Allah buat kita, Allah tahu kita ni kena troubleshoot ke tak kena troubleshoot. Kita boleh haywire ke tak boleh haywire. Kalau bahasa kita yang biasa, kita ni boleh short circuit ke tak boleh short circuit. Hak ni boleh terbakar ke tak boleh terbakar. Allah tahu. Jadi Allah habaq dalam Al-Quran, Allah kata dalam surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat yang ke-46, Allah Ta'ala kata, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Apa dia? Dan demikian itulah mereka tidak buta mata yang ni, sebaliknya mereka buta mata yang ada di dalam hati mereka yang duduk di dada mereka. Allah yang habaq. Hati boleh jadi buta dan boleh mati. Berdasarkan hadis Nabi au kama qol, nanti balik tuan-tuan semak balik. Hadis Nabi kata apa? Apabila seorang anak Adam itu buatkan satu kesalahan, maka Allah akan letakkan pada dia satu noktah titik, warna hitam dalam hati dia. Duduk. Bila dia buat lagi, Allah titik. Bila dia buat lagi, Allah titik. Bila dia buat lagi, Allah titik. Maka titik hitam itulah akan menjadikan hati dia terus jadi gelap dan tertutup. Sekali lagi, berdasarkan hadis ni, maka betul hati boleh mati, hati boleh buta. Satu. Soalan, buta dan mati ni kan kalau bahasa kita penyakit. Maknanya bila sampai satu ni berlaku penyakit kat dia, teruk mati dia. Adakah hati berpenyakit? Ya, jawapan dia betul. Hati boleh sakit. Disebabkan sakit, dia boleh bawa sampai kepada mati. Disebabkan sakit, dia boleh bawa sampai buta. Siapa bagi tahu? Allah Ta'ala bagi tahu dalam Quran. Soalan, berapa kali ayat dalam Quran menceritakan hati manusia boleh sakit? Jawapan dia,
11 kali dalam Quran Allah Ta'ala gunakan perkataan fi qulubihim marad, hati mereka sakit. Ada 11 kali tempat dia dalam Quran. Makna Quran kalau sebut sekali tu pun dah penting. Tahu-tahu bab hati ni Allah sebut 11 kali, hati rupanya boleh sakit. Maka sangat pentinglah hari ni kita semua duduk sebentar. Maaf saya guna istilah dulu. Kalau saya tak betul ke apa, tegur. Ataupun kalau ada tuan-tuan nak bagi pandangan, kita share. Apa dia? Saya rasa dah sampai masa kot kita kembali seperti bukan kehidupan, tapi cara hidup. Macam mana orang-orang tua kita yang terdahulu, zaman atuk kita. Bukan sahaja mereka ada yang ni. Ni dulu ni susah nak tengok. Lah ni dah banyak dah di Malaysia ada orang pakai yang ni. Di tangan mereka ada tasbih dan menjadi budaya di negara kita. Suatu ketika dahulu, zaman tok kita. Sebab apa? Bila kita bincang tajuk ni, kita tak boleh lari daripada kitab. Satu kitab namanya Penawar Bagi Hati yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi. Ini nama dia, pengarang kitab. Kalau tuan-tuan pi Mekah lah ni, tuan-tuan turun pi dekat hotel dia, ada satu hotel nama Hotel Darul Iman. Kalau tuan-tuan tengok kat tepi, tuan-tuan pi jalan hujung dia, tuan-tuan tengok dia tulis Safwah Royal. Dia tulis kat situ. Makna kalau tuan-tuan duduk dekat dataran sebelum masuk Masjidil Haram, dataran tiles warna putih tu, tuan-tuan tengok menara jam tinggi tu, besar tu. Sebelah kiri dia ada satu bangunan, cermin dia warna biru, dia ada macam TV besar tu duk buat iklan. Yang tu bangunan Safwah Tower. Depan dia ada satu tiang lampu. Depan dia ada satu tiang lampu. Bila ditanya kepada orang yang duduk di situ, mereka kata kawasan tiang lampu itulah rumah Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi, yang biasa antara tempat pertama Tok Syekh ni mai belajar ilmu agama Pendang Kedah. Tok Syekh ni karang kitab Penawar Bagi Hati. Umur kitab tu sampai kita sekarang lebih kurang 64 tahun umur kitab tu. Jadi balik 64 tahun dulu, sebelum mereka musnah, sebelum mereka buat bangunan jam apa semua tu, ada rumah Tok Syekh duduk di situ dan mengajar di Masjidil Haram. Tok Syekh ni yang mengarang kitab Penawar Bagi Hati. Dan dalam kitab ni dia cerita banyak cerita tentang macam mana nak ubat penyakit hati. Baik, saya ulang sikit. Ambil balik 60 tahun sudah, tahun 1948, tahun 1930. Zaman tu bukan sahaja tok-tok guru dan masyarakat Marahain tanah Melayu, ada ridak, ada serban, ada kopiah, ada kain pelekat. Mereka juga ada tasbih dan amalan zikir yang mereka buat. Disebabkan itulah bila berlaku apapun di negara kita ketika itu, rakyat sangat tenang dan biasa-biasa sahaja kerana hati mereka kenyang. Dia kena ada amalan zikir. Tuan-tuan duk zikir dengan Tok Imam tadi kan. Tok Imam nak baca subhanallah, 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 subhanallah. Walaupun Tok Imam nampak macam dia laju, biasalah. Takut menguap pula sekali lagi kan, lambat lah. Subhanallah lah, lambat. Tok Imam subhanallah, subhanallah. Tuan-tuan baca tengok hadis Nabi satu. Nabi kata apa? Inni au kama qala, inni 'inda dhanni 'abdi bi. Aku bagi hamba aku macam mana aku di sisi hati dia, macam itulah aku. Kita sangka Allah elok, Allah penyayang, Allah bagi maaf, macam itulah Allah. Kita rasa Allah ni cengih, Allah ni sat-sat nak hukum, sat-sat nak hukum, macam itulah Allah. Allah kata
Aku macam mana aku ikut kamu. Tu hadis dia. Sambung hadis tu. Jangan sekerat tu ya. Sambung. Allah Ta'ala kata apa? Allah kata, siapa yang mengingati aku, Allah kata, zikirlah no? Siapa yang mengingati aku sorang-sorang, dia balik rumah, dia duduk kat masjid, dia biasa aja macam kita. Tapi saat lagi dia balik rumah, di rumah dia bentang sejadah dekat satu sudut, dia ambil biji tasbih tu, dia duduk gintik biji tasbih dia, subhanallah 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 1000 kali. Saat lagi buat pula la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah 100,000 kali dekat rumah dia. Dia ingat aku seorang-seorang dia. Allah Ta'ala kata, aku akan ingati dia dalam diri aku, kata Allah. Buka balik hadis. Hadis qudsi Imam Bukhari. Siapa ingat aku seorang-seorang, la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah, atau subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah bihamdi subhanallahil azim, atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dia ingat, dia zikir. Allah kata, aku akan ingat dia dalam diri aku. Sambung. Allah kata, dan siapa-siapa yang ingat aku secara berjemaah ramai-ramai. Tu yang kita dah baca tadi. Subhanallah 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 subhanallah. Betul? Alhamdulillah 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 alhamdulillah. Betul? Allahu akbar Allahu akbar Allah. Ramai-ramai. Allah kata, siapa yang ingat aku ramai-ramai, aku akan ingat dia dalam majlis aku yang lebih ramai daripada majlis dia ingat aku. Tu dia. Tu. Pasal apa? Nak jaga hati. Hati kena hidup. Bila jadi apa, dia tak melatah. Tok Sah pijau, katalah majlis yang Allah nak ingat kita dekat sini juga contohnya. Sebab ni rumah Allah. Rumah Allah ni special. Rumah Allah asal dia bermula dari mana? Rumah ni, rumah Allah ni mai daripada besi, besi tak ada makna. Mai daripada kaca, kaca tak ada makna. Mai daripada batu, batu tak ada makna. Mai daripada plastik, plastik tak ada makna. Mai daripada kayu, kayu tak ada makna. Mai daripada simen, simen tak ada makna. Tapi bila himpun buat rumah Allah, terus jadi tempat mulia. Apa? Tukar channel kena bangun daripada kerusi pergi tekan kat depan. Kalau nak volume, kena pulah dia punya punat dia kan. Kena pulah dia, bagi kuat sikit, pelan sikit. Tanya pula orang belakang, kuat ke pelan? Kuat ke pelan? Betul ya? Anak tuan-tuan dan anak saya tak biasa jumpa benda tu. Jangan kata benda lain. Jangan kata suis kipas angin, suis, jangan. Televisyen saja. Mereka tak biasa tengok hak jenis nak katup televisyen, bukan tutup TV tu saja, pergi tekan. Tarik pula dia punya skrin dia, tutup. Rum lagu tu. Betul? Betul? Saya sempat tengok televisyen tu. Rum, tarik tutup lagu tu. Kira tak berabuk lah TV. Ni budak ni tengok, dia ngangah, dia tak tahu. Dia tak apalah Pak Long ni duk cerita TV tutup lagu tu. Dia tak tahu. Mereka tak tahu kata dulu kita kena berusaha untuk nak pergi tukar channel. Kalau beli TV baru pakai antena atas tu, kena tekan search pula bila nak jumpa ni, UHF ke apa, VHF, duduk jalan. Mereka mana bisa tengok. Budak-budak ni tak tahu. Mereka tak tahu kata kita nak melenggu bila nak dapat TV satu ni. Hak tu kalau yang jenis tekan picit di jalan. Haknya ni duk tarik lagu tu. Hak apa melecuk jari ni duk tarik gigi dia tu. Kan betul kan? Mereka tak biasa. Jadi mereka celek-celek, mereka terus tekan satu butang jadi semua. Maaf lah saya sebut, maaf. Maka ketika mana mereka besar nanti, mereka akan rasa Tok Sah pergi jauh, saya tak akan ambil jauh, dekat sudah. Abang mereka umur 11 tahun, adik dia katalah umur 5 tahun contoh dia. Mak dia kata, abang, hang jaga adik hang Ustaz. Dia akan rasa rimah nak jaga adik dia. Pasal apa?
dia cakap sekali, adik dia tak mau dengar cakap dia. Sebab apa? Dia celik mata semua benda yang tak hidup ni, dia tekan sekali jadi semua. Jadi bila dia nak dengan adik dia nak dia cakap sekali, adik dia jadi toy. Bayangkan esok bila mereka besar pula, bila mereka kerja, mereka jumpa hak jenis macam kita, jumpa geng-geng kerja hak jenis Allahu Akbar, kepala masam apa semua ni, dia tak boleh nak geng. Dia jadi tertekan lah. Awak kat pejabat aku manusia jenis lagu tu. Bagi kita standard lah, semua pejabat akan ada manusia yang 5 jenis. Hak ni yang Ustaz Badli Shah pecah jadi 5 jenis. Kalau hak pejabat lain apa, ustaz-ustaz motivator pun sama jugalah, dia bagi jenis kan. Kalau yang Ustaz Badli Shah dia bagi 5 jenis ikut hukum. Wajib, sunat, harus, makruh, haram, jadah. Ha ni jenis pekerja. Pekerja wajib sama macam hukum ah. Tak ada dia, tak boleh, kena ada dia. Dia tak ada satu pejabat cari dia, mana dia ni? Dia demam ke, dia sakit ke, bos telefon, hang okey ke? Wah, dia cuti je, dia tak ada apa pun. Ada dia tu pejabat rasa berguna. Ha ni wajib ah. Hak sunat ni dia ada pun okey, orang seronok, dia tak ada pun tak apa, orang tak cari dia. Hak harus ni jenuh jugalah. Harus ni dia ada ke tak ada, orang tak tahu dia ada ke tak ada. Bila dia duduk dengan kita, duduk menyembang, dia kata, oh tu nak duduk tengok agama, saya ada kursus ni. Hang ada lah, tak tahu pula ada. Oh, orang tak tahu kata dia ada. Hak yang makruh ni Allah, dia ada pun orang rasa macam nak halau, dia tak ada pun saat lagi kerja tak boleh nak jadi. Dia jadi kira hang ni kira akan nak azan dulu kah? Okey, nanti sebelum azan 1-2 minit sebelum azan kita berhenti setakat tu, pekerja 5 tu stop sat. Apa nak sebut kat tuan-tuan? Saya lagi nak azan. Ada satu hadis Nabi kata, apabila apabila Tok Bilal azan, Nabi kata jawab azan seperti mana Tok Bilal kata dalam azan. Maksudnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Lagu tu nah. Nabi kata bila Tok Bilal azan, jawab azan. Kemudian baca doa penutupnya. Allahumma rabbaha zihid da'wati tammati wassalatil qa'imah. Takat tu. Tambah minta dekat Allah supaya Allah bagi dekat aku satu tempat dekat akhirat nama wasilah. Sebab tu lepas kita baca Allahumma rabbaha zina wa tammati wa salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata. Kita pesan dengan tu, ya Allah tolong bagi dekat Nabi Muhammad satu tempat nama wasilah. Nabi kata dekat akhirat ada satu tempat nama wasilah. Tempat ni tak tahu siapa punya, Nabi abang, tapi aku teringin nak tempat tu. Nabi kata jadi nanti lepas kamu jawab azan, tolong doa bagi tempat tu boleh kat aku. Nabi kata sambungan Nabi kata siapa yang dengar azan, jawab azan, doa penutup azan, doa minta wasilah dekat aku, Nabi kata halat lahu syafaati, wajib bagi dia dapat syafaat aku. Jadi maghrib tadi kita tak tahu berapa ramai yang sempat jawab azan. Isyak ni sebab kita dalam majlis ilmu, tuan-tuan sedang, saya pun sedang. Janganlah kita terlepaskan. Saya nak mengharapkan supaya semua dalam ni termasuk saya, kita dapat syafaat Nabi. So jawab azan. Saat lagi setan mesti main ya. Ada setan yang ketengah ya, mesti ada. Dia akan bagi kita ralik, dia akan bagi lawan ya. Lawan ya. Jangan bagi peluang dia. Agak tak boleh lawan, ludah kat tepi tu. Tui, hang kacau aku. Tapi hati-hati, ada orang belah kiri. Jangan ludah atas kain dia. Boleh lah? Wallahu alam. Silakan azan. Usaha tu semua mereka ada dalam otak mereka. Barangkali dengan manusia Swiss dia petik sekali jadi mereka tak boleh deal dengan hidup yang teruk ini. Sebab itu dalam bab
industri. Lah ni orang tengah belajar macam mana nak menanamkan pula sifat kemanusiaan kepada orang yang deal dengan mesin ni. Dia kerja kat kilang ke kat mana aja, dia tekan mesin jalan, dia tekan mesin jalan. Mesin duk dengar cakap dia ya. Jadi bila dia balik, dia jumpa anak dia, dia kira nak tibai anak dia. Pasal apa? Sekali cakap tak dengar, ketegang. Budak memanglah cakap sekali, mana nak dengar, kena cakap banyak kali. Jangan kata budak, bapak budak pun sama. Kita pun sama, cakap banyak kali pun tak mau duk makan dekat kita. Sama. Berapa kali bini kita punya duk song dekat kita duk abang, terlupa lu tu juga sama. Mau nama manusia, kalau tidak macam mana ayat Quran wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kalau tidak ayat tu tak boleh turun kat kita, sebab kita sentiasa tak lupa dan tak perlu diperingatkan banyak kali. Jadi ayat tu jadi sia-sia. Mustahil Allah buat perkara sia-sia. Rabbana ma khalaqtaha dza batilan subhanaka faqina azabannar. Sebab tu kena peringat. Biasa salah bertengkar sikit, biasa. Sebab tu hari ni banyak kes perceraian berlaku. Pasal apa? Bila bertengkar tu dia rasa macam dah teruk lah, maknanya tak boleh berbetul dah. Pasal apa? Tekan switch banyak kali tak mau dengar cakap agak. Tanya hak dalam ni yang mana senior. Sejak bila depa dengar cakap kita? Memang tu lumrah dia. Depa orang perempuan, kita orang lelaki tak akan sama. Hak ni masalah juga dalam masyarakat hari ni. Berbeza jantina pun problem. Lah, depa perempuan, kita lelaki, selesailah cerita. Dak. Dia tak mau. Kalau boleh dia nak orang lelaki semua sama macam perempuan, orang perempuan semua sama macam lelaki. Mana boleh. Ha ni problem masyarakat hari ni. Pasal apa? Hati dia tak bersih. Hati dia sakit. Pasal itu Allah sebut 11 kali. Ha ni saya sebut sekali lalu lah. Tuan-tuan nak tulis lah. Esok tuan-tuan tak payah cari banyak kali. Tempat pertama surah Al-Baqarah, surah kedua ayat ke-10, pasal hati sakit. Yang kedua surah Al-Maidah, surah yang kelima ayat 52. Yang ketiga surah Al-Anfal, surah ke-8 ayat 49. Yang keempat surah At-Taubah surah ke-9 ayat ke-125. Yang kelima surah Al-Hajj, surah ke-22 ayat 53. Yang keenam surah An-Nur ayat 24, surah ke-24 ayat ke-50. Yang ketujuh surah Al-Ahzab surah yang ke-33, ada dua tempat, satu ayat 12, satu ayat 60. Yang ke-9 surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada dua tempat juga, iaitu surah yang ke-47 pada ayat 20 dan ayat 29, dan tempat yang ke-11 dalam surah Al-Muddathir, surah yang ke-74 ayat yang ke-31. Ada 11 tempat Allah bagi tahu fi qulubihim marad. Kalau saya sebut lagu tu, ayat saya titik, habis. Okey ya. Manusia ada hati sakit, habis. Tapi tuan-tuan tak perasan, yang kata hati sakit ni siapa? Yang ni yang ada dalam darah, yang ada dalam duri dalam daging, gunting dalam lipatan dalam sejarah umat Islam. Tuan-tuan jangan terlupa perang Badar, perang Uhud. Jangan lupa perang Uhud. Perang Uhud 1,000 orang nak lawan 10,000 orang. Sampai tengah perjalanan 300 lari balik. Siapa? Fi qulubihim marad. Orang yang sakit dalam hati dia. Pasal itu cerita ni Allah cerita panduan kepada kita. Maaf. Saya ulang banyak kali, maaf. Bukan saya nak cerita pasal nak cari gaduh, bukan nak beringat saja untuk saya. Untuk saya. Video ni kalau dia kekal pun untuk saya juga nak dengar. Lepas tu saya beringat tuan-tuan, sama bila tuan-tuan bapa, tuan-tuan ibu nak mula keluarga cantik elok, mungkin kita ada silap tang mana-mana, kita nak mula perbaik balik. Hak yang fi qulubihim marad dalam keluarga kita ni yang kena jaga. Hak ni kena jaga.
Pasal orang macam ni lah yang biasanya akan merosakkan dan memusnahkan sesebuah empire kekeluargaan. Tuan-tuan ada 4 orang anak, tuan-tuan ada 7 orang anak, tuan-tuan ada 11 orang anak. Ada hak seorang tu dia tak berapa nak ngam, dia ada tang sini tak berapa kena. Kita ajak sembahyang berjemaah pun dia tak berapa nak mau. Ada dalam keluarga, mesti ada. Pasal tu orang tua-tua kata, dalam setandan pisang takkan semuanya elok. Mesti ada. Yang ni yang kena bagi perhatian sikit. Dia yang kita kena pergi ziarah, dia yang kita kena beli hadiah, bukan dia yang kita tibai. Biasanya hang ni yang orang tibai. Apalah hang orang nak buat majlis zikir pun hang hingat. Apalah hang orang nak buat kenduri kendara pun hang tak mau duk mai. Orang selalu tibai dia lagi pi jauh. Kita rasa time tu masalah selesai. Tapi kita bukan nak hidup sampai esok. Bukan ada hadis Nabi ya, Nabi kata kalau nak hidup, hidup macam 1000 tahun. Kita nak hidup 1000 tahun, kita akan jumpa dia lagi. Hak yang ni kena selesai bang. Hak ni kena selesai bang. Tak selesai, dia akan jadi duri dalam daging, gunting dalam lipatan, api dalam sekam. Zamanlah bateri yang terkumpul duduk dalam tong sampah. Sama tu peribahasa dia tu. Dia duduk sekali, kita tak buang lama-lama, dia shot tu boom terbakar. Ada satu rumah itu terbakar pasal bateri ya. Tu hak ni kena jaga. Pasal pertama, minta maaf, perang Uhud 1000 orang pi, Nabi berhentikan dekat masjid Dir'a di Syariq Syuhada tu. Ada satu masjid Nabi buka baju besi Nabi pasal nak susun balik strategi. 300 orang balik tinggal Nabi seorang-seorang dengan tentera 700 orang. Bayangkan kalau setiap seorang mewakili 10 orang nak bunuh, 3000 orang dalam perang Uhud tak ada orang nak bunuh pasal dia padah lari. Yang kedua, nak bukti lagi, kata di dalam masyarakat Melayu bertambah-tambah kena berjaga-jaga. Almarhum Tan Sri P. Ramlee buat cerita dekat kita, cerita Sarjan Hassan. Sarjan Hassan betul nak cerita, kata negara tanah Melayu dijajah oleh Jepun. Tapi lawan dengan apa nama Watashi tu siapa? Omar Roji. Di tengah-tengah cerita dia, sampai tengah-tengah nak dekat ujung sikit, habis dah. Omar Roji kena tangkap lah. P. Ramlee lawan dia dekat tangga, habis dah. Yang P. Ramlee tinggal untuk jadi suspend dekat kita, buang. Betul? Hak tu message paling penting Tan Sri P. Ramlee tinggal dekat kita. Dalam duk kata, hang dengan tentera hang ada senjata, aku tak ada apa. P. Ramlee lempak senapang dia, betul? Dia pun lempak pistol dia. Tahu-tahu dalam kaki dia ada pisau lagi dia nak tikam. Nampak? Hak ni pasal tu negara kita susah. Pasal ada fi qulubihim marad. Masalahnya kalau ayat tu takat tu okey. Fi qulubihim marad, kita ubat baik. Dak, Allah kata fazadahumullahu marada. Allah tambah bagi dia jadi lagi sakit hati dengan kita. Dia mai cari kita seorang-seorang. Tang mana lagi aku tak kacau, pi kacau. Tang mana lagi aku tak kacau Islam, pi kacau. Tang mana lagi aku tak, pi kacau. Ni. Sebab tu 11 kali Allah peringat kita dalam Quran. Maka mulai hari ini, tolong celekkan hatimu, janganlah biarkan dia sampai mati. Sebab tu dalam kehidupan orang Melayu, perkataan hati sentiasa kita guna pakai. Kalau marah, kita kata kecil hati. Kalau merajuk, kita kata terasa hati. Kalau kalau berjaga-jaga, kita kata hati-hati. Kalau kita merajuk lama sangat, kita kata jauh hati. Kalau jahat, busuk hati. Kalau terima kasih tak terhingga, besar hati. Kalau berakhlak, baik hati. Kalau kekasih, buah hati. Kalau suka sangat, jatuh hati. Kalau happy, suka hati. Tapi kalau lantak pikang, suka hati hang lah. Kalau merengkam, makan hati. Kalau bebal ataupun stubborn, kerah hati. Kalau
apa payah, susah hati, rela hati, berat hati, ambil hati, soal hati. Dalam peribahasa, hati nyamuk sama dicicah, hati gajah sama dilapah. Sentiasa bubuh perkataan hati untuk kita ambil beringat bahawa benar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah idza salaha salaha jasadu kullu. Nabi kan janji, wa idza fasada jasadu kullu. Ala, dua kali ala, wahia qalb. Nabi kata, ala, ketahuilah bahawa dalam diri kamu ada satu daging, baik dia, baik semua tubuh badan, jahat dia, busuk dia, busuk semua tubuh badan. Ketahuilah dia adalah hati. Nabi ajak kita. Orang tua kita Melayu Islam, dia bukan Melayu saja, sebab tu peribahasa hati apa semua tadi tu ambil daripada kata-kata Nabi tadi. Hati sentral dia, ibu dia untuk ubat semua. Maka apa cara kita nak pastikan hati kita tak mati? Maka dalam satu karangan yang telah diubah menjadi lagu oleh Opik, nama dia Ubat Hati. Dia adalah kata-kata daripada Imam Ibrahim Al-Khawas rahimahullahu ta'ala. Yang ni bukan ulama calang-calang, ini ulama-ulama yang kira separa dengan Sufyan Ats-Tsauri, Ibrahim Adham, Hasan Al-Basri, Ibrahim Al-Khawas. Ini semua ulama-ulama yang apa kita kata, sufi, yang membersihkan hati mereka daripada benda-benda tak senonoh ni. Dia kata apa? Ubat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, solat malam dirikanlah. Yang ketiga, banyakkanlah berpuasa. Yang keempat, zikir apa? Silap skrip. Sekali lagi. Tak apa lagu tu, tapi tahulah susun dia tu, tapi lagu dia tu macam mana? Idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Siapa baca Quran, Allah bagi dekat dia. Siapa nak buat jahat dekat dia, tak akan dapat buat jahat dekat dia. Ayat Quran tu. Ingat tak surah Tabbat Yadah? Sekejap. Sekarang sudah pukul 9. Rasanya kena berhenti kah? Betul lah, hari ni baru Isnin kan. Esok kerja lagi. Kalau Jumaat ke apa, boleh lajak sikit kan. Tabbat Yadah, maaf, bukan nak ajak tuan-tuan menghina orang, tak. Ini tanya soalan orang kata apa, pengetahuan am. Tabbat Yada ni menghina siapa? Tabbat Yada ni surah menghina siapa? Semua orang tahu, Abu Lahab. Nama dia. Mana ada nama Abu Jahal? Ada nama dalam Quran? Mana ada. Satu-satunya orang hidup zaman Nabi yang ada nama dalam Quran, Abu Lahab. Hak yang bangsa tak apa nak comel ni, Abu Lahab. Kalau hak belah comel ni, Sayyidina Zaid. Allah sebut dalam Quran nama Sayyidina Zaid, anak angkat Nabi. Sayyidina Abu Bakar, Allah sebut dalam Quran, wa qala li sahibihi, dan dia berkata kepada sahabatnya. Allah i'tiraf Sayyidina Abu Bakar sebagai sahabat, sebenar-benar sahabat. Oh, itu special lah, itu tajuk lain. Hak ni cerita orang yang hati mereka kira ewana. Tok Sah ambil Abu Bakar. Abu Bakar kira orang panggil kelas A lah. Sahabat lain pun kelas A juga lah, tapi kita kata kelas A yang bawah sikit. Contoh siapa? Sayyidina Bilal bin Rabah. Tuan-tuan tengok hati dia lagu mana. Kita tak mau bincang panjang, nak habaq contoh ya. Sayyidina Bilal, Nabi wafat, panggil mai azan balik. Bukan panggil mai azan, silap.
mai balik melawat Nabi sebab Nabi mai dalam mimpi Sayyidina Bilal. Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam mai dalam mimpi Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal macam faham Nabi panggil mai Madinah. Mai Madinah ziarah Nabi, menangis, jumpa cucu Nabi, minta tolong azan. Nak habaq kata hati ewan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mana boleh sebut. Teriak. Kita tahiyat tak teriak. Betul tak? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Laju lah. Sahabat asyhadu anna Muhammadan tu mana boleh sebut, teriak. Pasal apa? Hati ewan. Jangan kira Abu Bakar. Hak tu lagi lah triple A. Ni. Tu hak ni special case lah. Susah sembang bab para sahabat ni. Tapi tolong balik banyakkan cerita. Maaf saya ambil balik perkataan saya awal tadi Dah sampai masa kita kena hidup macam, bukan kena hidup macam orang dulu, dah gaya hidup macam orang dulu. Apa dia? Selain daripada zikir, ingat balik Tok Wan dengan ayah kita, dengan mak kita selalu cerita dekat kita pasal para ulama dan karamah mereka. Betul tak betul? Kena cerita balik. Sebab apa? Tanda untuk melembutkan hati dan mendatangkan tawaduk, kata ulama, dengan cara menceritakan kisah karamah para wali kepada ahli keluarga. Ada sampai masa tuan-tuan balik nanti cerita, tuan-tuan nak bawa kereta balik raya Cina nanti, tuan-tuan, saya tak doa tuan-tuan sangkut dalam jam, andai kata tuan-tuan sangkut, ceritalah cerita para wali Allah Ta'ala dan karamah mereka pada anak-anak kita, supaya akan mendatangkan rasa kasih mereka, rasa tawaduk mereka. Sebab cerita-cerita inilah yang menemani kita sampai hari ini. Kalau saya tanya tuan-tuan, biasa dengar tak cerita Uwais Al-Qarni? Semua biasa. Siapa cerita? Mak bapak kita cerita kat kita. Cerita tu teman kita sampai lah. Tu yang duk bagi kita jadi anak elok kat mak bapak kita. Pasal apa? Ada cerita Uwais Al-Qarni. Siapa takkan tak biasa dengar cerita Syekh Abdul Qadir Jailani masa dia anak-anak kecil umur 8 tahun, dia nak pergi belajar. Mak dia kata, hang nak pergi belajar, satu syarat, janji dengan aku, jangan cakap bohong. Dia kata dia tak mau cakap bohong. Mak dia jahit duit dalam baju dia, betul tak betul? Dia pipi, dia penjahat tanya dia, hang ada duit tak? Dia kata aku ada. Pasal apa hang tak cakap bohong? Aku janji dengan mak aku tak mau cakap bohong. Buka baju dia, dalam ada 40 dinar emas. Mai tahu tak? Mak kita cerita dekat kita, cikgu kita cerita dekat kita. Ni cerita ni dia hidupkan hati kita sampai hari ini. Satu cerita, dua cerita saja. Ceritalah tuan-tuan tentang sahabat Nabi, dia akan menghidupkan hati keluarga kita. Ni kira mereka ni kira ewan lah. Kalau cerita bab mereka ni, tak boleh kacau. Surah Tabbat Yadah, dia menghina Abu Lahab. Tapi Abu Lahab, kalau tengok waktu turun surah dengan Abu Lahab wafat, ada 6 bulan. Maknanya ketika mana Sayyidina Rasul semayang, Tabbat yada Abi Lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab. Nabi baca tu, cuba kita terjemah Melayu. Nabi baca Arab, kita terjemah Melayu. Celaka Abu Lahab, memang Abu Lahab celaka. Bayang kawan tu duduk lalu. Dia ni kata aku dalam semayang. Sungguh tak berguna bagi dia harta dia dan anak-anak dia. Tak cukup tu habaq pula. Mampuilah hang akan disalai atas api neraka. Betul tak? Saya selana ranzat, betul tak? Abu Lahab dengar, dia marah. Tapi biasa lelaki dia steady. Kita ni jenis telinga kebai. Orang lelaki ni jenis telinga kebai. Hampa boleh tiap apa kat kami pun kami okey, dia mari relax, tak ada apa. Telinga kebai kita ni. Orang perempuan tak boleh, depa telinga nipis. Kata kat depa pun depa marah, kata kat lelaki depa pun depa marah juga. Dia serupa. Sama macam Abu Lahab. Ummu Jamil yang marah.
sebab duk dengar duk hina suami dia. Tambah pula ayat bawah tu pergi kata kat dia pula, apa, wamra'atuhu hammalatal hatab, bini dia kerja duk bakar dalam api neraka. Bini dia kata aku pun terlibat juga. Jadi bila dia dengar lagu tu, dia nak pergi marah kat Nabi. Bila dia nak marah Nabi, dia bawa batu nak punggai kepala Nabi. Dia bawa batu, dia nak pergi baling kat kepala Nabi. Dia nampak Abu Bakar duduk dekat Kaabah, berpayungkan di bawah bayang-bayang Kaabah. Nanti kalau tuan-tuan pergi tu, yang saya doa tu supaya semua orang boleh pergi tengok. Bila duduk berteduh kat bayang-bayang Kaabah tu, dulu tak ada orang kan, duduk Abu Bakar tu, Abu Bakar duduk dengan Rasulullah. Ummu Jamil mai bawa batu tu, Nabi relax duduk situ. Abu Bakar gelabah dah, kata pai dah, batu ni tak hinggap kat aku, hinggap kat Nabi dua ya. Tak hinggap kat aku, hinggap kat Nabi. Duduk Ummu Jamil mai dia tak tuju kat Nabi. Nabi sebelah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Rasul sebelah Sayyidina Abu Bakar. Tapi dia tak tuju kat Nabi, dia pergi tuju kat Abu Bakar. Tuju dia sampai depan, dia kata apa? Abu Bakar, mana member hang Muhammad? Kan? Kawan ni duduk sebelah aku. Awak dia ni bertanya, dia kata awak hang cari Muhammad, nama sibik. Member jaga member. Hang ni cover member ni penting. Kadang-kadang kita tersalah tulis dalam grup ke apa kan. Allah tingkap salah. Member cover, dia hantar mesej merepek bagi hilang mau mesej tadi tu. Member kena pandai cover kan. Hak tu untung ada member baik. Apa nama? Dia tanya, pasal apa cari Rasulullah? Pasal apa cari Muhammad? Dia kata, kalau aku jumpa dia, aku baling dia dengan batu ni. Aku duk dengar dia duk baca syair, duk hina aku dengan suami aku. Tak baik dah. Aku jumpa dia, aku baling batu ni. Dia belah. Sayyidina Abu Bakar heran lah. Takkan tak nampak. Sebelah. Lepas tu Nabi tengok, nampak frown, apa frown ni, apa berkedut, muka Sayyidina Abu Bakar berkedut. Dia frowning. Sayyidina Abu Bakar tanya dia, Sayyidina Rasul tanya, jangan lu buat heran. Nabi kata, lupakah kamu firman Allah? Ayat kita baca tadi, surah Al-Isra, surah 17 ayat 45. Ayat yang ke mana? 45, betul? Wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Kamu baca Al-Quran, aku jadikan hijab di kalangan orang yang nak buat jahat kat hang dengan hang, tak akan boleh buatnya. Sebab tu kita tak susah hati. Bila kita baca Quran, orang nak buat dengki kita, dia sengaja. Ada jenis orang kan duk buat jenis dia suka buat pedajai orang sikit. Ada satu jenis orang ni, dia jenis syok kalau dia perkenal kawan dia buat kerja sekerat jalan, lepas tu dia tak boleh buat, dia panggil member dia, lah member dia yang duk perhabis kerja dia belah. Jenis orang macam ni, kalau kita jenis rajin baca Quran, dia tak boleh buat ya. Dia nak buat kat kita, ada aja bos panggil kita lah, hak kita dah turun bawah dah lah, ada yang mesti. Pasal apa? Allah janji, siapa baca Quran dan makna dia, aku akan jadikan hijab di antara orang nak buat naya dengan hak, tak akan boleh buat ya. Tu baru satu. Tu belum kira lagi ayat yang seterusnya, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa, surah Al-Isra juga ayat 38. Baca Quran sembuh semua. Hak tu bentar lah. Saya tarik balik kata-kata saya, bukan tarik, patah balik kata-kata saya. Apa dia? Kena hidup macam orang dulu-dulu. Biasa dengar tak cerita orang-orang dululah tinggal rumah ya, pencuri masuk nak masuk rumah tu dia duk berenang dekat ruang tamu rumah. Betul tak? Biasa dengar tak cerita tu? Pasal apa? Fa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Berenanglah dekat ruang tamu dulu tu. Pasal apa? Dia nampak air laut, tak boleh sampai keluar rumah. Cari jalan tak jumpa, tahu mana. Sampai tuan rumah balik tu dia duk berenang. Tuan rumah pegang dia baru dia sedap balik. Ini orang dulu-dulu. Sebelum nak keluar pegang mangga, bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billahil azim. Ayat Quran. Itu semua. Wallahu a'lam. 9 10 jom kita balik. Di kesimpulannya 5 tu jaga. Hak tu baru satu lah. Hak baca Quran maknanya hak tu buah paling kemas lah tu. Kalau tak dapat buat yang tu, banyak puasa.
solat malam diri. Tak dapat buat yang tu, duduk dengan orang soleh. Duduk lagu ni pun Allah akan pelihara juga. Pasal apa? Dia panggil dalam istilah dia, kalau buka kitab-kitab tasawuf ke apa ke, suhbatus salihin, bersahabat dengan orang soleh. Dia ada perbincangan dia. Ada perbincangan dia. Bukti dia Qurannya. Tengok anjing Ashabul Kahfi. Allah sebut nama anjing 4 kali dalam Quran. Nama anjing tu 4 kali dalam Quran Allah sebut. Pasal apa? Sebab dia berkawan dengan orang soleh, iaitu Ashabul Kahfi. Pasal itu ulama tanya kita, kalau anjing tu kawan dengan orang soleh pun Allah sebut nama dia 4 kali dalam Quran. Kalau manusia kawan dengan orang soleh, takkan Allah nak lupa? Itu nombor 3. Nombor 4, puasa. Nombor 5, zikir malam berpanjanglah. Ini yang dah habaq tadi dah selesai. InsyaAllah hati penduduk Seri Sendayan akan celik bermula malam ni, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Yang baik daripada Allah. Boleh kan? Simpulan anda tadi tu kira dia. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Ampun, maaf, ambil masa lama bercerita kat tuan-tuan. Lebih daripada maulana-maulana yang ada di sini. Minta ampun, minta maaf. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma syrah bil Qur'anil azimi sudurana wa yassir bihi umurana وعظم به أجورنا ووسع به أرزاقنا ونور به قلوبنا وقبورنا وقبور آبائنا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة متقبل. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.